على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia kepada Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil. Ana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan ziarah ke alam barzakh. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada petang ini, mari sama-sama kita membacakan kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan taranum nahwan Ustaz itu mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang dihormati saf ketakbiran, Gubernur Iman dan seterusnya yang saya kasihi, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Alhamdulillah. Pertama dan selamanya setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dan kasih sayangnya dapat lagi kita bersama pada petang ini, petang Jumaat, Yaumul Jum'ah, dalam bicara kita tentang kitab Ziarah ke Alam Barzakh, iaitu berkaitan dengan kematian. Muka surat 178 pada nota kaki Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk satu jenazah. Okey, dengar molek. Kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk satu jenazah. Lalu duduk berhampiran dengan kubur dan berkata Nabi bersabda. Kenapa orang mesti tanya, Ustaz, kenapa Nabi bersabda? Sebab kalam Rasulullah SAW semua daripada wahyu. Macam kita berkata, kita boleh kata Nabi kata, kita boleh kata Nabi cakap, tapi bahasa yang indah, cantik bagi Rasulullah, sabda. Macam kalau Allah firmannya. Sebab kalam itu bukan kalam daripada orang yang biasa. Kalau daripada Rasulullah, dipanggil sabda. Tanda sesuatu yang disampaikan itu sangat-sangat perlu. Kan? Ataupun kita sebut berkata pun boleh. Tapi bahasa yang cantiknya sabdaan. Ataupun Nabi SAW bersabda. Tuan-tuan berahmati Allah. Apa katanya? Tiada hari yang datang melainkan kubur ini bersuara dengan cepat dan lantang.
Nabi kata, suara tu berkata. Ataupun suara itu bersuara. Okey, dengar molek. Bila Nabi kata, suara tu, kubur tu bersuara. Bersuara. Bila sebut bersuara, makna bukan kita kata ustaz, jadi kubur tu bercakap. Bercakapnya kubur, kita tak tahu keadaan bagaimana, melainkan setelah mati. Tetapi Rasulullah, Allah izinkan dengan beberapa kelebihan. Seperti boleh mendengar azab kubur, seperti mana boleh mendengar kata-kata daripada kubur. Tapi kata-kata tu dia tak boleh secara mata kasar ataupun telinga yang kasar boleh mendengar kata-kata tu orang yang masih hidup. Tak. Orang yang dah meninggal saja akan dengar kata-katanya. Tetapi Rasulullah special. Kan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis ni hadis kudusi. Biasa belajar dengan Ustaz Aizuddin kan. Hadis ni hadis kudusi. Kata Allah, aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh syurga yang tidak boleh dilihat dengan mata, yang tidak boleh didengar dengan telinga, yang tidak boleh dilintas dengan hati. Maknanya, walaupun Nabi ada cerita pakaian orang syurga macam mana dalam suratul Fatir Allah disebut, apakah makanan ahli syurga, gambaran itu ada, tetapi ia bukan satu imajinasi, tetapi ia sesuatu yang akan kita lihat setelah kita mencapainya. Iaitu kalau bagi orang yang nak betul ke Ustaz, kubur ni boleh berkata, itu semua terjadi setelah kita mati. Sebab Rasulullah cerita pada kita. Faham? Kita mana boleh suka-suka cerita. Macam mana Ustaz ni? Bohong, kubur boleh bercakap. Tak. Ini Rasulullah kata. Maksudnya, bila Rasulullah cakap, ia sesuatu yang benar. Berbanding kita. Kita tak tahu. Sebab tu Nabi cerita bab kita, bab syurga. Kenapa Nabi cerita? Sebab Nabi nampak dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Kenapa Nabi cerita pada kita neraka? Sebab Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu. Dan Nabi nampak pada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Ini nak bagi kita jelas faham. Faham? Dan katanya, tiada hari yang datang melainkan kubur ini akan bersuara dengan cepat dan lantang. Wahai anak Adam, bagaimana mungkin engkau melupakan aku? Kubur kata, macam mana kau boleh lupa ke aku? Kenapa kau nak lupa ke aku? Tuan-tuan, kita memang tak ingat kubur. Hak jenis kita memang tak ingat kubur. Kubur tu tempat kita mati, sebab tu kita malah nak ingat. Betul? Kalau kita suka ingat, nanti kita kata, gila ke apa? Tak. Kena ingat. Ada orang, maksud apa tengok Nabi kata? Wahai anak Adam, bagaimana mungkin engkau boleh melupakan aku? Tidakkah engkau mengetahui, kata kubur, aku adalah rumah tempat menyendiri, tempat bersendiri. Memang betul. Tuan-tuan, siapa teman kita dalam kubur? Tak ada orang teman kita. Tuan-tuan, hatta sekalipun orang bayar kat kita, siapa yang nak duduk dengan aku dalam kubur lepas aku mati, aku bayar 1 juta. Aku bayar 1 bilion. Siapa yang nak teman aku? Tuan-tuan, gila apa kita nak duduk dengan jenazah? Betul tak tuan-tuan? Memang tempat bersendiri. Sebab tu mak saya selalu pesan, arwah mak saya selalu pesan. Kenapa takut hidup sendiri? Sedangkan di dalam kubur pun sendiri. Maksud dia apa? Bukan tak kahwin, bukan tak ada anak. Mak kata apa? Kita kena belajar hidup sendiri, jangan takut apa-apa. Kalau duduk sorang-sorang, orang tak ada, jangan takut. Sebab duduk dalam kubur lagi seram, arwah maksan. Sebab kita tak ada siapa-siapa, kita sendiri-sendiri. Kan? Kita duduk dalam kubur mana ada siapa-siapa. Anak-anak kita lepas hantar kita masuk kubur, dia orang balik, dia orang takkan duduk ke atas tu. Dia orang pun tahu kalau duduk atas tu pun tak ada apa benda. Sebab ayah dah pergi, mak dah pergi. Maka tidak ada apa-apa dah.
Faham tak? Kubur kata apa? Aku ni adalah rumah menyendiri. Aku ini juga adalah rumah pengasingan dan rumah segala yang menakutkan. Banyak-banyak rumah kat kubur paling sakit, tuan-tuan. Paling kita takut. Tuan-tuan, biasa kan kalau kita pergi ICT Shah Alam, kan ICT Shah Alam kan dia ada permainan. Tuan-tuan, dia ada permainan. Permainan siapa-siapa boleh main permainan budak. Waktu saya pergi ICT Shah Alam tu, dia ada rumah hantu. Kan? Kita takut nak masuk rumah tu sebab ada hantu. Tapi kubur cakap, rumah ni, iaitu kubur ni, rumah segala menakutkan. Takut tak takut, kita kena masuk. Kalau rumah hantu yang ada kat ICT Shah Alam tu, kita boleh pilih nak masuk, kita masuk bayar tiket. Kalau tak, kita tak bayar tiket. Maknanya di sini kita ada pilihan, tapi dalam kubur kita tak ada pilihan. Memang menakutkan bila duduk dalam kubur. Dahlah tidak berteman, gelap pula tu. Dan juga katanya, rumah cacing dan rumah yang penuh kesempitan. Rumah cacing maknanya dekat tanah ni ada satu binatang saja nama dia, iaitu cacing. Tapi bila Nabi cerita pada kita azab, ada ular yang dijadikan bagi orang yang tak salat. Ada binatang-binatang yang akan menggigit. Tuan-tuan, sayangnya Allah pada kita, selama saya duduk pakai urus jenazah, selama saya pakai tengok lubang kubur yang disiapkan untuk jenazah. Dan tuan-tuan, ya Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak cerita bagi kita faham. Maksud dia apa? Bila kubur ni dia penuh dengan rumah cacing dan rumah yang penuh kesempitan. Tuan-tuan. Rumah yang kalau pengalaman saya tengok dalam kubur yang digali kat tu, memang takkan terlihat cacing. Berbanding yang kita main-main tanah kat luar tu, kadang kita korek, dia ada buat cacing. Cacing tu kita buat untuk umpan. Kita mancing. Cacing tu, tapi bila kita kubur, Allah sayang kat kita ni, supaya tak mau jadikan fitnah kat orang yang mati tadi. Kalau bayangkan Allah nampakkan cacing-cacing saat digali, Allah nampakkan ular yang akan membelit si mati. Allah akan nampakkan binatang-binatang yang akan menggigit dengan kala jengkingnya. Dengan apa-apa sekali binatang yang akan menggigit mangsa. Hatta sekalipun mangsa tu adalah orang tak baik, Allah masih tutup aibnya. Dipakaikan pakaian dengan warna putih supaya nampak bersih daripada dosa. Tuan-tuan, lepas tu bila kebumikan, bila telah kita masukkan dalam kubur, setelah kita tinggalkan, barulah datang seperti mana apa yang kata Nabi SAW, tubuh kita ni akan dimamah. Tubuh kita ni akan dimakan. Kita akan tinggal tulang beluang je ni. Kita dimakan, muka yang cantik akan dimakan. Badan yang cantik akan dimakan. Badan yang gemuk ke kurus akan dimakan. Dimamah kita di dalam bumi. Kan? Sebab tu kenapa kita sombong dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita cantik, Alhamdulillah. Cantik tu sekejap, subjektif. Duduk dalam kubur dimamah, tinggal tulang. Betul? Dan rahmati Allah. Dan katanya lagi, kecuali siapa yang diberikan keluasan oleh Allah atas diriku. Maksud dia apa? Kecuali siapa yang diberi keluasan oleh Allah atas diriku. Diriku tu siapa? Bukan Nabi, iaitu kubur tadi. Sebab itu Nabi SAW kata, kubur itu merupakan salah satu taman syurga atau salah satu lubang neraka. Riwayat hadis Imam riwayat At-Tabrani. Makna di sini, benda-benda tadi yang Nabi sebut adalah mereka-mereka yang kembali dalam keadaan kemaksiatan. Mereka-mereka yang kembali di dalam penuh melanggar perintah Allah. Tidak salat, tidak menutup aurat, suka mengumpat, mengadu domba,
mencari air, mana kuburmu akan menjadi tempat yang sangat menakutkan. Tetapi seandainya, kata Nabi apa? Kecuali siapa yang diberi keluasan oleh Allah atas diriku, hak tadi semua Nabi sebut tak akan ada. Sebab tu Nabi sambung bawahnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kubur itu merupakan salah satu taman syurga. Kalau jadi taman syurga, itu bermakna ada keluasan dan rahmat daripada Allah ke atas kubur tadi bagi penghuninya seorang mukmin. Lepas tu kita jadi baik. Dekat atas dunia, kita nak rumah cantik, kita usaha. Kita nak gate automatik buka, kita usaha. Kita nak pasang muzik, pakai duit. Kita nak pasang lampu yang cantik, gelap-gelap, pakai duit. Tapi nak cantikkan kubur kita, kena jadi orang baik. Nak jadikan kubur kita syurga, kena dengan amalan yang banyak. Hindarkan daripada perbuatan dosa. Bukannya Nabi kata, siapa nak kubur jadi ahli syurga, banyakkan duit, nanti buat kubur sendiri. Tak. Kubur tu hanya pada tempat yang kita tak boleh lihat. Kalau di atas zahir, kita lihat macam liang lahat tu saja. Bayangkan kalau dia jadi lubang neraka. Bagaimana keadaan di dalam? Allazina yu'minuna bil ghaib. Maknanya benda ghaib ni kita tak boleh imajinasi dengan akal. Mesti kita berkait dengan hadis dan juga Al-Quran. Ijma' dan qiyas ulama'. Mana boleh pakak kita baca, oh kubur, nubuk, tak. Sebab Nabi cerita pada kita supaya jadi peringatan kat kita. Supaya kita tahu lepas kita mati bukan selesai segalanya. Ada benda lagi kita nak lalu. Ada orang kata, Ustaz, saya rasa nak mati dah. Kenapa? Penat hidup kat dunia ni. Tuan-tuan, duk alam barzah belum tentu kita rehat. Melainkan orang-orang yang diberikan keluasan oleh Allah ke atas tempat yang dia meninggal tu. Iaitu kubur yang dia masuk adalah kubur yang diberikan rahmat asbab kebaikannya. Hak ni kita pegang sampai bila-bila. Allah, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan 24 jam. Kita, saya sebut 24 jam lah. Sebab Gemma Nur Iman cakap tang bila tak ada kuliah. Subuh ada kuliah. Duha ada kuliah. Sebelum nak zuhur kadang kuliah. Lepas zuhur ada kuliah. Lepas asar ada kuliah. Lepas maghrib ada kuliah. Lepas isyak pun ada kuliah. Tuan-tuan, sepanjang hari tuan-tuan dengar kuliah sebab apa? Sebab kita tahu. Kita nak mati. Kita duduk dalam satu majlis yang menguntungkan kita dengan pahala. Faham? Sebab kita nak pergi cantikkan kubur kita. Inilah satu benda yang kita tak usah ke mana-mana. Duduk kat rumah, tekan saja Google Meet. Yang diantar oleh Bonda Nur Akiyah. Tekan, masuk, buka. Lepas tu tidur. Buka, jangan tidur. Dengar. Ni tuan. Dengar saja. Oi, duduk rumah. Tak pergi masjid. Duduk rumah saja. Contohlah. Kan? Kita nak bagi senang. Maknanya tuan-tuan 24 jam ni tuan-tuan boleh dapat pahala yang sangat banyak. Sebab Gemma Nur Iman menghidangkan majlis ilmu. Walaupun tuan-tuan uzur tak dapat ke masjid, ke surau, ada tanggungjawab. Tetapi Masya Allah, Tabarakallah, dengan online ini kata guru kami juga termasuk taman-taman syurga. Sekalipun kita berjauhan, tetapi kita sentiasa dekat di hati. Okay? No problem benda tu. Kan? Walaupun nampak jauh. Tapi kita sentiasa dekat dalam hati. Sebab tu setiap kali habis saja kuliah isyak ni kata guru kami. Doa pada Allah. Tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku. Sepanjang hari ni aku dengar kuliah. Sepanjang hari ni aku dengar kuliah. Aku belajar dengan Ustaz. Ya Allah, kau kurniakan pahala ni ya Allah. Agar aku menjadi tenang di alam kubur. Kau jadikanlah ia sebagai saham untuk aku tenang di alam kubur. Doa lagu tu. Jangan tak doa. Minta Allah. Ya Allah, daripada subuh sampai isyak. Aku dengar kuliah. Doa sungguh ya Allah.
Mudah-mudahan ia jadi pahala bagi aku di alam kubur, yang dapat lindungi aku dalam kubur, yang memberi ketenangan aku di dalam kubur. Sebab mak-mak 20 rasa-rasa daripada pagi sampai petang mak-mak dengar kuliah. Satu pahala yang paling besar tuan-tuan, iaitu tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, ibu-ibu duduk dalam majlis ilmu. Saya rasa seronok lah tuan-tuan. Dulu kita ni nak dapat majlis ilmu pun kadang maghrib je kan. Kadang ada kat masjid, ada tak ada. Zaman-zaman belum ada internet, sekarang 24 jam setiap masa ada majlis ilmu. Nak tak nak je. Tadarus online ada, kitab fiqh minhaji ada, tadabbur Quran ada. Dulu-dulu susah, sekarang ada. Jangan jadi alasan kita tak mau duduk dalam majlis ilmu. Kita doa sama-sama, ya Allah, hari ni sepanjang kami duduk dalam majlis ilmu, pahala ni ya Allah kau terangkan kubur kami dan tenteramkan kami hidup di dalam kubur dengan kasih sayangmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sebut lagi pada nota kaki di bawah. Ya, kalau tak faham, tulis dalam chat message. Nanti Kakanda Amira akan tanya, kita cuba jawab. Kalau tak boleh jawab, kita jawab tahun depan. Okey? Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Kita masuk lagi. Abu Al-Hajjaj As-Simali menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagai berikut. Kubur berkata, dalam hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya, At-Tirmizi, Abu Ya'la, Abu Ahmad Al-Hakim, At-Tabari dan Abu Nu'aim. Apa katanya? Al-Hajjaj As-Simali menuturkan bahawa Rasulullah pernah bersabda berikut. Kubur berkata kepada si mayat ketika dia diletakkan di dalamnya, tidakkah kamu mengetahui bahawa aku adalah rumah fitnah, rumah kegelapan, rumah pengasingan dan rumah cacing? Sama dengan hadis yang tadi. Wahai anak Adam, kata Nabi, tuan-tuan, apa yang menjadikanmu lupa kepadaku, padahal engkau berjalan sendirian di atasku? Hak kubur kata apa, tuan-tuan? Dia kata apa? Dia kata kepada si mayat yang duduk kat dalam itu, wahai anak Adam, apa yang menjadikanmu lupa kepadaku, padahal engkau berjalan sendirian di atasku? Kau jalan sendirian ke atasku. Setelah masuk ke dalam kubur, kubur tanya, apa benda yang menyebabkan kau lupa? Tuan-tuan, jika dia seorang yang soleh, dengar molek. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan At-Tirmizi. Jika dia seorang yang soleh, dia akan menjawab, bagaimana menurutmu? Mu tu siapa? Pada kubur yang bertanya tadi. Jika dia menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kubur menjawab, maknanya, kenapa, apa yang buat kau lupa pada aku? Makna kalau orang soleh kata, macam mana aku boleh lupa padamu wahai kubur? Bagaimana menurutmu jika dia menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran? Dia sibuk suruh orang buat baik, dia sibuk suruh orang cegah kemungkaran. Makna kubur menjawab, aku akan berubah menjadi hijau, lalu jasadnya berubah menjadi cahaya dan ruhnya pun naik menuju Allah. Menuju Allah ni maksud apa? Untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Bila Nabi yang sebutnya, kata Nabi apa? Kubur menjawab. Kalau orang soleh yang meninggal tu, dia kata apa? Bagaimana menurutmu jika dia menyuruh buat kebaik dan cegah mungkar? Kubur menjawab, aku akan berubah warna menjadi hijau. Tuan-tuan, hijau yang Nabi sebut, jangan kita gambarkan. Kerana ia luar daripada akal manusia. Bagaimana hijau yang dimaksudkan? Bagaimana keadaan hijau yang dimaksudkan? Dan hijau lalu jasadnya berubah menjadi cahaya bersinar-sinar.
dan ruh pun naik menuju Allah. Kelebihan bagi mereka yang suruh orang buat baik, cegah pada kemungkaran, matinya dalam keadaan yang soleh. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Tak percaya? Buka. Allah sebut, disediakan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh syurga yang mengalir airnya di bawah, mengalir sungainya di bawah. Dan Allah sebut tentang diberikan padanya buah-buahan. Dan kata mereka ahli syurga, inilah yang kami dapat dahulu di dunia. Tuan rahmati Allah. Surah Al-Baqarah ayat 25. Surah Al-Baqarah ayat 25. Jelas? Surah Al-Baqarah ayat 25. Ya, terima kasih Ustaz. Okey. Tengok kata Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Dan berilah kabar gembira. Nampak? Allah sebut dalam Quran. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu. Mereka pun berkata, inilah yang diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya. Tetapi berlainan hakikatnya, kerana apa? Buah yang ada di dunia dengan buah yang berada di dalam syurga tak sama. Different. Rasa pun tak sama. Different. Nampak? Kalau Allah Ta'ala sebut begitu, bagi orang yang beriman, gambaran itu menunjukkan keindahan. Kita tak akan boleh bayangkan lagu mana Allah jadikan syurga ni. Oh, air mengalir. Ada buah. Kita tak akan dapat bayangkan. Faham? Dan diberikan kepada kami dahulu dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya. Tetapi berlainan hakikat dan disediakan untuk mereka. Siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam syurga itu pasangan isteri yang sentiasa bersih suci. Allah. Dan Allah kata sedang mereka pula yang masuk dalam syurga tadi kekal di dalamnya selama-lamanya. Faham? Allah cerita bab kita syurga. Kita tak boleh gambarkan. Cuma yang kita tahu, ya Allah, indahnya orang duduk dalam syurga. Diberikan isteri yang sentiasa bersih dan suci. Sebab tu dunia tahan. Benda-benda yang maksiat jangan buat. Besok kat syurga buatlah apa kau nak buat. Sentiasa, perkataan sentiasa tu. Kan? Faham tak maksud saya? Sentiasa suci. Allah bagi buah. Hakikatnya buah yang Allah Ta'ala bagi kat syurga tu berlainan. Jangan kita imagine macam mana buah kat syurga bulat ke. Tak. Kita bukan imagine begitu. Tetapi Allah kata dalam Quran. Dan Allah juga kata dalam surah As-Sajadah ayat 17. Apa kata Allah? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah dalam syurga tu, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu. Nampak? Allah kata, walaupun Allah dah cerita pada kita tentang syurga, maka tidak ada sesuatu pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka daripada segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal soleh yang mereka telah kerjakan. Nampak? Allah sediakan, tetapi satu persatu persediaan bagi mereka yang amal soleh yang dikerjakan. Maknanya rahsia. Walaupun disebutkan nikmat, tetapi rahsia. Bagaimana keadaannya setelah kita masuk ke dalam syurga, digambarkan keindahan yang luar biasa. Wallahu alam. Oi, subhanallah. Tak suka ke mak kita masuk syurga? Ni saya cerita bagi kita faham.
Faham? Supaya kita ni fikir bila cerita alam barzah ni, kita tak boleh imagine satu benda yang seperti mana kita imagine. Tetapi ia diceritakan melalui hadis dan juga Al-Quran. Bagaimana kuburnya menjadi bercahaya, rohnya pun naik menuju Allah. Aku akan berubah menjadi warna hijau, kata kubur. Bagaimana keadaan tu, Ustaz? Kita tak boleh gambarkan. Tetapi diceritakan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah perbuatan si fulan tadi? Kalau orang soleh itu ajak orang buat baik. Kan? Ajak orang buat baik. Jauhkan orang cegah mungkar. Macam saya, alhamdulillah, saya ajak ingat benda baik. Saya ajak buat benda yang baik. Saya ajar supaya tinggalkan benda yang tidak baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelaslah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Patut kita buat baiklah, kan? Contoh Bonda Nur Akiyah, kan? Cikgu Nur Akiyah kita. Biasa dia akan hantar jemput hadir ke kuliah Gema Nur Iman. Pukul sekian. Ajakkan, dia dapat pahala. 83 orang yang masuk pada petang ni, semua pahala mereka Cikgu Nur Akiyah pun dapat. Antara pengurusan Gema Nur Iman yang menganjurkan program ni, semua bahagian pentadbiran mendapat pahala. Siapa yang mendahului kebaikan, melaksanakan satu kebaikan, semua saham pahala dapat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Yang paling bagus sekali, hak satu benda ni, siapa yang jadi bonda masroha. Jadi bonda masroha ni lagi banyak pahala. Kenapa? Setiap pagi dia WhatsApp, jemput singgah infak untuk pengimarahan majlis ilmu. Dia ajak kita sedekah subuh. Yang mana kata Nabi, sebaik-baik sedekah adalah pada waktu subuh. Dia ajak tiap-tiap pagi kalau kita buka, sedekah subuh. Tiap pagi kita buka, sedekah subuh. Maknanya dia ingat kita pada benda baik. Bila mana kita buat benda baik, dia juga dapat pahala. Kan? Seronoknya jadi orang yang suka ajak buat baik. Dan tak seronok betul bila orang suka ajak benda yang tak baik. Wallahu a'lam, kan? Dia nak cerita bagi kita. Bonda Ros pengelola di atas. Dia dah suruh anak buah dia buat. Semua suruh dia dapat pahala, anak buah dapat pahala. Kita duduk majlis ilmu dapat pahala. Ustaz yang mengajak pun dapat pahala. Maknanya pahala ni berkembang. Bukan satu tempat jauh pahala kita dapat. Sampai kita sebarkan sekitar Brunei. Orang Singapura pun tengok. Orang Indonesia pun tengok. Upload pula dekat YouTube. Tambah lagi saham kita. Tuan-tuan, inilah kelebihan ajak orang buat benda baik. Tapi ajak orang buat benda jahat, itu jugalah kita dapat. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita teruskan lagi. Pada nota kaki di bawah, melalui jalan Mujahid, diriwayatkan hadis dari Al-Bara ibnu Azib bahawa Nabi SAW sebagai berikut, jika seorang mukmin dengar, menghadapi sakratul maut, akan datang kepadanya seorang malaikat dalam penampilan yang baik. Allah, tuan-tuan. Orang mukmin saat nak mati, ni dengar molek. Kan? Ni sebut ni, Nabi sebut, bukan saya sebut. Ni kena jelas bagi kita faham. It's not an imagination. Ini Nabi sebut. Jika seorang mukmin menghadapi sakratul maut, Allahumma hawin alaina fi sakrat, sakit nak mati, akan datang kepadanya seorang malaikat. Makna malaikat ni, dia akan lihat saat dia nak mati. Di antara kita, kata ulama, saat nak mati, kita akan menghindari kehadiran malaikat. Akan menghampiri kita untuk mencabut nyawa kita. Tetapi bagaimana keadaan malaikat itu menghampiri kita? Cuma orang yang nak mati itu tahu. Sakitnya macam mana dia mati, orang yang nak mati itu dia tahu. Jelas? Dan kata Nabi apa? Akan datang kepadanya seorang malaikat
dalam penampilan yang baik dan bau yang paling harum, lalu dia duduk di sisinya untuk mencabut nyawanya. Dengar molek, antara kata guru kami, bila malaikat datang mencabut nyawa, dia akan duduk di sisinya. Ada setengah ulama kata di sisi kepala di belah kanan, di sebelah sini. Ini kalau ikut video saya belah kiri lah. Tapi kalau ikutkan di sisi belah kanan. Ini antara kami belajar lah. Tuan rahmati Allah. Keberadaannya itu di belah kanan. Tetapi yang nampak malaikat tu hadir di mana sisinya, cuma orang yang meninggal saja. Kekandaan Mira, cuba pandang belah kanan sisi. Ada? Kalau ada, bagi tahu. Ada Ustaz. Ada Jangan malaikat. pandang belakang Ustaz. Okey. Okey ya. Okey, baik. Okey. Kan. Lalu dia duduk di sisinya untuk mencabut nyawanya. Dia datang apa tadi? Nabi kata, penampilan baik dan bau yang harum. Bau yang wangi. Bau yang harum. Dia mengeluarkan nyawanya dari jasadnya seperti percikan air. Percikan air itu sekilas, secepat yang boleh. Faham? Jika nyawanya itu sudah berada di tangannya, dua malaikat akan segera menjemput dan mengambil nyawa itu darinya. Setelah itu, darinya itu siapa? Malaikat yang cabut nyawa tadi. Faham? Setelah itu, ada dua malaikat datang, segera menjemput dan mengambil nyawa tu dari dia. Nyawa tu, roh kita ni dah keluar. Setelah itu, keduanya melumurinya dengan minyak wangi daripada syurga. Bukan lumur pada tubuh roh tadi, dimuliakan roh tadi. Dan mengafaninya dengan kafan dari syurga. Bukan kafan orang yang tutup plastik lah. Tutup kain tu, roh tadi. Selanjutnya, mereka membawanya naik ke syurga. Pintu-pintu langit terbuka untuknya. Dan para malaikat pun menyambutnya dengan gembira berucap, siapa roh yang baik ini? Yang semua pintu langit membuka diri untuknya. Telah dia bawa roh tadi tu dengan diberikan wangian daripada syurga. Dikafani. Daripada kafan daripada syurga. Lalu dibawa. Benda ni berlaku bukan dalam keadaan dilihat mata kasar. Ni Nabi cerita kat kita. Dan ketika mana terbuka pintu syurga dan setiap di antara pintu-pintu langit itu, roh yang baik ini akan ditanya oleh malaikat, siapakah roh yang baik? Semua pintu langit membuka diri untuknya. Allah. Langit ni ada 7 lapisan. Dibuka kepadanya. Kedua malaikat tersebut menyebutnya dengan sebutan yang paling baik di dunia. Dikatakan itu adalah roh fulan ibnu fulan. Maknanya waktu kita mati nanti kita naik sampai 7 petala langit tu. Setelah dibukakan roh, orang-orang yang matinya mulia akan dibuka baginya pintu roh, pintu langit. Perjalanan itu menuju satu pintu. Dan baunya yang wangi. Dan dia akan kata, roh siapakah ini? Kalaulah contoh yang meninggal itu Amnira. Contoh. Inilah roh Amnira bin Amnira. Contoh. Kalau yang meninggal tu Bonda Rozi. Inilah roh Rozi bin Rozi. Takkah kita rasa bangga? Saat nak meninggal tu, Allah muliakan kita. Saat dah meninggal, Allah muliakan kita. Allahu Akbar. Contoh kan saya sebut tadi, contoh. Allah seronoknya. Dia tanya siapa ni? Ketika dibawa naik ke langit, para malaikat yang ada di setiap
lapisan langit menghantar dia hingga sampai ke hadapan Allah di Arasy. Setelah itu amal perbuatannya keluar di Iliyin. Lalu Allah berkata para malaikat yang dekatkan kepadanya itu, saksikanlah aku telah memberi ampunan kepada pembuat amal ini. Kata Allah, aku dah bagi dah keampunan kepada yang buat amal ni. Siapa? Roh si fulan tadi. Kemudian buku catatan yang disahkan dan dikembalikan ke Iliyin. Lebih lanjut Allah Azza wa Jalla berfirman, kembalikan roh hamba-Ku ini ke bumi, kerana aku telah berjanji kepada mereka akan mengembalikan mereka di sana. Dan rahmati Allah. Maknanya apa? Ada benda yang leka. Maksud dia apa? Ada benda, saksikanlah, kata apa? Aku berkata dah diberikan ampun, aku telah berjanji kepada mereka akan mengembalikan mereka ke sana. Tapi roh tadi telah pun Allah berikan keampunan. Allah. Kan? Balik semula ke bumi. Jika seorang mukmin telah diletakkan di lubang kuburnya. Tadi dah mati. Lepas tu letak kat kubur, bumi akan berkata padanya, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku sukai. Padahal engkau masih berada di atasku, bagaimana kalau engkau sudah berada di perutku? Aku akan memperlihatkan apa yang akan dilakukan untukmu. Sedangkan orang tu belum mati lagi. Tapi aku suka kat dia. Sebab orang yang ke atas aku ni dia buat taat. Kalau dekat atas aku pun aku dah suka kat dia, hak kata kubur. Apatah lagi ketika mana di dalam kubur ataupun disebut berada di perutku. Aku akan memperlihatkan apa yang dilakukan untukmu. Innaka la tukhliful mi'ad. Macam mana hari ni apa yang Allah janji akan ditunjukkan melalui kubur. Bumi itu pun memperluaskan kuburnya sejauh pandangan mata. Dibukakan sisi kakinya, pintu menuju ke syurga, dan dikatakan kepadanya, lihat pahala yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Diperlihatkan kepada kamu. Tunjuklah. Allah tunjuk. Lihatlah pahala yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Saat duduk dalam kubur tu, tak ada azab dah. Dan dibukakan juga di sisi kepalanya pintu menuju ke neraka. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah seksa yang dijauhkan oleh Allah darimu. Kaki, tengok, itulah amalmu yang telah dijanjikan Allah. Di kepala, lihatlah seksa yang dijauhkan oleh Allah dari dirimu. Setelah itu dikatakan kepadanya, tidurlah dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan mukmin pada saat itu, tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai selain bangkitnya hari kiamat. Setelah bangkitnya pada hari kiamat, benda yang paling nak segera sebab Allah dah janji, iaitu dia nak bangkit hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan itulah penghabisan cerita kita, riwayat Ibnu Mundah, muka surat 180. Kita berhenti takat tu dulu, kita buka pintu soalan. Boleh ke Kanda Amnira? Dialu-alukan. Dipersilakan. Siapa yang nak tanya soalan? Punya panjang aku cerita tadi. Sila. Jangan bersila sudah. Okey? Tak ada yang nak bertanya. Nampaknya semua faham ke terkedu? Okey. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ni ada di kalangan kita ni, di kalangan maksud ni kan. Kadang-kadang mati dia tu cara kematian dia tu Ustaz. Cara kematian tu kadang-kadang ada yang mudah, kadang-kadang sakit sehari 2 hari dah meninggal. Ada yang sakit lama-lama, kadang sampai nazak lama-lama tu meninggal.
baru meninggal. Itu apa ni apa tu apa Ustaz menandakan apa tu Ustaz tu macam mana? Macam Baik. mana ada. Terima kasih. Okey. Dia kata Ustaz, ada orang tu meninggal sehari dua meninggal dah. Ada orang sakit panjang, tiba-tiba meninggal. Okey. The first point saya nak sebut Bunda Siti, dalam hidup kita disuruh kepada kita sangka baik dengan Allah. Okey. Dan keadaan dosa pahala seseorang itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Baik. Dan keadaan matinya seseorang itu hanya Allah yang tetapkan. Okey. Kalau bonda kata ada tengok orang tu sakit sehari dua meninggal, tanggapan kita arwah ni baik orang ni. Sebab apa? Sebab tak menyusahkan orang. Mati dia senang je Ustaz. Bila kita kubur senang je Ustaz. Rasa macam, tak tahu lah Ustaz, bila tengok rasa macam biasa je. Nampak macam tenang je. Nampak macam senang lah Ustaz. Tapi Ustaz, ada seorang ni Ustaz nak meninggal, dia sakit lama Ustaz. Ada 2-3 bulan. Ada sampai 5-6 bulan. Kat situ pun Bunda Siti, pada semua jemaah yang dengar, dekat situ pun kita kena sangka baik. Sebab, seperti saya kata, dosa pahala kita tak tahu bagi seseorang. Ada kalanya Allah uji sedemikian, bukan apa? Sebab Allah ingin hapuskan dosa-dosanya. Mungkin dosanya terlalu banyak, cara Allah hapuskan sebegitu. Ada orang yang meninggal senang, mungkinlah statusnya di sisi Allah mulia, keadaannya di sisi Allah sangat baik, maka Allah mudahkan urusannya. Mungkin ada yang mereka diuji dengan kesakitan, bukan tak baik, mereka baik, tetapi ada dosa-dosa yang perlu diampunkan, maka Allah jadikan perkara sedemikian. Tapi dalam hidup kita Bunda Siti, pastikan bersangka baik. Ya, Yalah. baik. Ya Ustaz, kalau dia rida, cari cara macam sakit dia macam tu, mungkin pahala dia bertambah lah. Mungkin Allah SWT ampunkan segala dosa dia. Tapi kalau macam dia yang macam orang yang tak, yelah macam tak kisah, macam orang yang lara lah, atau dia sakit macam itu, sakit-sakit pun dia tak kisah nak, macam kalau orang yang apa kan dia sakit tu kita bermohon keampunan daripada Allah SWT. Kita sakit mungkin Allah nak ampunkan dosa kita apa semua kan, kita reda. Kalau reda tu lagi besar pahala kita kan Ustaz kan. Yang macam orang yang tak, yelah macam yang orang lara lah Ustaz tu, saya yang apa tu kan. Itu yang kita nak cakap dia tak terima Ustaz. Kadang-kadang kita cakap engkau zikir lah sambil-sambil duduk ni zikir, dia tak terima. Macam itulah yang saya nak tu kan. Kalau kita sakit ni kita ingat Allah SWT, ni sakit daripada Allah SWT nak bagi, nak ampun dosa kita, jadi kita reda ke apa semua kan. Macam yang orang dah belajar ni, orang dalam kumpulan kita ni, kita faham lah dia orang, kita dah belajar kan. Sakit sikit kena walaupun kena jarum pun kita reda Allah SWT punya buat. Punya apa ni kehendak Allah SWT. Tapi macam orang yang tu, orang yang lara lah saya cakap macam tu, orang yang apa kata orang hidup tak apa nak cakap nak kalau saya cakap hidup tak bertuhan dia nak cakap. Okey, Bunda Siti macam ni, bila orang sakit Bunda Siti, perasaan dia sensitif. Okey, kita orang sakit ni tak sama dengan orang yang bercakap. Kita kalau sakit, kalau orang bercakap macam tu kat kita pun akan rasa lain. Kan? Sebab kita tak sakit, tapi orang tu tengah sakit. Emosional dia, cara penerimaan itu berbeza dengan orang tak sakit. Kalau sekarang saya kata dengan Bunda Siti, saya kata cara Allah nak ampunkan dosa kita demikian. So Bunda Siti akan kata boleh accepted benda tu. Sebab apa? Bunda Siti tak sakit. Tapi bila kita sakit, penerimaan bila kita berkata sebegitu tak sama. Kan? Sebab dia dalam teruji. Orang yang teruji ni, persepsi dia bila kita kata sesuatu tak sama. Different. Kan? Sebab tu saya kata, bercakap ni mudah. Menasihati mudah.
Tapi yang kena saat tu, yang kita nasihat orang tu, kita sukar nak kata keadaan dia. Kan? Bukan dia tak boleh terima. Dia terima benda tu. Tapi dalam keadaan sebegitu, dia susah nak terima. Kan? Sebab orang, contoh-contoh ya, orang kena penyakit kanser. Lepas tu kita pun pergi kita pergi jumpa orang yang sakit kanser. Ingatlah, Allah nak ampunkan dosa kita. Orang yang sakit tu akan kata, alah senanglah kau cakap. Aku ni sakit, yang kau tak sakit, bolehlah kata sabar-sabar, cuba kau sakit. Betul? Maknanya yang mendengar dengan yang sakit, dia tak sama. Bukan dia tak boleh terima. Kalau dia sedang tak sakit, dia akan terima dengan baik. Tapi kalau dia sedang sakit, penerimaan seseorang tu lain. Faham? Sebab tu bagaimana kita nak dakwah dia? Bagaimana kita nak sihat dia? Bila kita ziarah dia, jangan cakap benda tu. Cakap je, ni mah kau dah makan ke? Ni aku ada bawa sikit makan. Kau makanlah sambil-sambil rehat. Ha? Kita cara kaedah kita tu. Penerimaan kita, cara kita nak bagi dia nasihat. Tak semua senang. Kadang kita datang, jangan diteruskan nasihat sebab dia dalam keadaan depres. Orang tertekan. So tak perlu nak nasihat. Datang, bawa je makanan ke. Kau macam mana? Sihat ke? Itulah, rindu pula kat kau. Gelak tahu kau dulu waktu kau sihat. Seronok lah. Kan? Kita, kau ingat tak dulu? Kata guru kami, kalau orang sakit, bawa cerita-cerita yang seronok. Kau ingat tak dulu? Siapa tu kawan kita? Cerita benda-benda yang menyebabkan dia lupa dia sakit. Dan kalau kita datang, kita macam menekan dia lagi. Kau ingat tak? Cerita dulu. Siapa dulu kat bulan Ala dulu? Siapa tu? Ala namanya kawan kita tu dulu. Siapa tu? Amnira. Oh, ya ke? Oh, aku ingat dengar dia. Amnira duk mana? Simpang Pulai. Lah, dia tu ke? Oh, lama. Saya duduk Lahad, Ustaz. Simpang Pulai. Apa Duduk dia? Lahad, Simpang Pulai. Oh, ya, salah. Saya kata Mira lain. Baru nak cakap tu Mira lain lah Mira. Buat Okey, contoh je saya- Ustaz. Okey, Ustaz. Saya keluar dulu ya. Saya live dulu ya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sabarlah, belum habis cerita lagi. Oh, boleh habis lagi. Tak apa. Cerita. Merajuk ke? Maknanya, kita cerita benda-benda yang seronok. Kan? Itu Mira tu dekat duduk dekat Kampung Paloh. Contoh. Oh, dia sekarang ni, kau tahu tak, dia dah kahwin dah. Oh, dia ada 3 orang anak. Nanti kan, bila happy seseorang tu, dia akan jadi macam emergency yang baru. Okey? Wallahualam. Saya pun dah sila tanya. Ada orang pula merajuk. Pun silakan. Tak ada makna Ustaz. merajuk, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Merajuk rogi Ustaz. Ustaz macam ni. Saya nak tanya Ustaz, selepas kita mati kan, kita hidup balik, umur kita dalam 30-an kan Ustaz kan? Kalau dalam masa 30-an tu, adakah wajah kita macam sekarang atau Allah berubah yang lain? Terima kasih Ustaz. Tak faham soalan lah. Soalannya macam ni Ustaz. Kita dah meninggal, kita hidup balik, dikembalikan Allah kembalikan nyawa kita balik daripada masyarakat. Kita hidup dalam umur 30-an kan Ustaz kan? Adakah rupa kita macam sekarang kita hidup atas dunia atau kita berlain rupa kita? Terima kasih Ustaz. Kat syurga dia jadi muda. Tapi kat masyarakat saya tak pasti. Saya kena tengok balik. Adakah dibangkitkan usia kita mati atau ada usia yang ditetapkan? Cuma kat syurga tak ada orang tua. Semua muda belaka. Tapi dibangkitkan pada masyarakat, dibangkitkan kita ikut amal kita. Kata Kekanda Azrina. Saya tak boleh nak jawab sebab dia tanya usia kita. Memang kita dibangkitkan melihat amal kita, keadaan amal kita. Dia tanya tadi rupa kita. Rupa kita ni 30 tahun ke, 20 tahun ke ada usia yang ditetapkan bagi orang bangun pada masyarakat. Itu saya tak boleh nak jawab. Disebabkan tak terlintas hadis ataupun
tentang perkara tu dalam kepala saya. Cuma kalau kat syurga mudahlah. Kan? Cuma yang saya dapat sebutkan, kuasa Allah menjadikan semula. Sebab di dalam kubur, kita ni dah habis tinggal tulang je. Tapi bila dibangkitkan, Allah sempurnakan. Sebab tu dulu orang tua selalu kata, kalau kita meninggal tak ada kaki kan? Kan? Tak ada kaki sebab kenciman ni, lagi besok kita bangun pun tak ada kaki. Dekat masyarakat, Allah jadikan ia sempurna balik. Okey? Sempurna. Tapi pada usia berapa saya tak boleh jawab. Tapi kat syurga saya boleh kata, Nabi kata tak ada orang tua dekat syurga. Apa Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Nak tanya. Yang ditelanjangkan tu, betul Aisyah kata dalam hadis dengan Rasulullah. Tapi yang orang soleh itu diberikan pakaian itu, saya tak boleh terjemah. Sebab saya tak jumpa hadis tu. Saya tak boleh terjemah. Mungkin pakaian orang soleh itu diberikan. Sebabkan kita sebut tadi, dalam Quran Allah Ta'ala sebut pakaian ahli syurga tu berupa sutera. Okey, jelas. Tapi pakaian orang soleh di mahsyar, itu saya tak pasti nak kata. Tu kena saya kaji balik tentang kiamat. Tu nanti akan saya jawab. Cuma dalam keadaan telanjang tu memang adalah hadis. Tapi dalam keadaan ada pakaian bagi orang soleh, pakaian bagaimana? Itu kena kita terjemahkan nanti. Okey, jelas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya satu. Allah, saya dah nak habis dah ni, jemput anak sekolah dah. Okey, tak apa. Besok-besok. Besok-besok lah pula. Okey, minta maaf. InsyaAllah. Okey, kerana Amira cukuplah tu merajuk tu. Dah lah, saya tak maju lah Ustaz. Allah, buat apa nak maju. Tapi saya ingatlah cerita Ustaz sebelum ni yang suami merajuk tu. Okey, tak apa. Tutup cerita. Okey, kita tutup lah insyaAllah. Jazakumullah khairan katsira. Ustaz di atas pengkongsian ilmu hari ini, Masya Allah. Kesimpulannya, untuk Allah kita bukan cari masa, tapi untuk Allah kita kena bagi masa. Apapun kena bagi masa untuk Allah. Mudah-mudahan ditambah kefahaman kita dalam urusan ibadah kita, dalam urusan agama kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemanul Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Jangan lupa kuliah akhir kita hari ini, kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz pada pukul 9 malam. Hari ini kita menggunakan kitab yang baru iaitu Nasihat Buat Hati dan bacaan surah Al-Mulk, insyaAllah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemanul Iman. Dengan ini saya mewakili Gemanul Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu lemah itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Allah.